Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nurul Hidayah binti Syamsuddin Ahmad, nombor matrik 19 DMC 17 F1047. Saya daripada jurusan Diploma Media Cetak. Saya telah memilih syarikat Print Expert Sdn Bhd sebagai tempat latar industri saya. Oleh itu, saya akan menerangkan sedikit tentang syarikat ini. Latar belakang syarikat ini adalah Print Expert Sdn Bhd sebelum ini dikenali sebagai Mutiara Digital yang terletak di Seksyen 2 Shah Alam. Ia telah ditubuhkan pada tahun 1999. Print Expert Sdn Bhd sentiasa menggunakan teknologi percetakan digital yang terkini. Print Expert di Seksyen 2 Shah Alam merupakan cawangan yang utama dan syarikat ini mempunyai beberapa cawangan lain, antaranya ialah Bangi, Puncak Alam, Seksyen 7 Shah Alam, Dengkil, Kuala Lumpur dan Taiping, Perak. Saya telah melapor diri di Print Expert Seksyen 2 Shah Alam dan setelah beberapa hari saya dipindahkan di Print Expert Bangi. Misi syarikat ini adalah Print Expert Sdn Bhd ditentukan untuk menjadi pusat percetakan terkemuka di Malaysia. Percetakan merupakan perniagaan teras syarikat ini dan syarikat ini sedang berusaha untuk menyampaikan perkhidmatan pelanggan yang terbaik untuk menyediakan mereka dengan produk percetakan premium. Visi syarikat ini pula ialah untuk menjadi pusat percetakan yang terkemuka di Malaysia. Syarikat ini telah menawarkan pelbagai jenis percetakan, contohnya ialah stiker, banting, banner, business card, mark, formboard, wedding card dan lain-lain. Syarikat ini mempunyai pusat internet yang stabil dan mudah melayari penstreaman video dan audio streaming. Print Expert Sdn Bhd juga menyediakan kemudahan untuk menyimpan dan menggunakan perkhidmatan kandungan multimedia yang disediakan termasuk scanning, fax, burn CD dan DVD. Selain itu, saya akan menerangkan tentang carta organisasi Print Expert Sdn Bhd. Terdapat pelbagai bahagian yang ditempatkan untuk pekerja, contohnya fast print, customer service, marketing, printing, production, collection dan lain-lain. Saya telah ditempatkan di bahagian fast print dan customer service. Oleh itu, saya akan menerangkan tugasan yang telah saya lakukan di syarikat ini sepanjang 20 minggu. Yang pertama adalah membuat fotokopi. Saya perlu mendapatkan maklumat tentang jenis kertas dan jumlah yang pelanggan ingini. Saya perlu mengetahui setiap fungsi mesin supaya mudah untuk saya menjalankan dan menyiapkan tugasan-tugasan saya. Seterusnya, membuat laminate. Laminate ini terdapat dua jenis, iaitu hard laminate dan soft laminate. Perbezaannya adalah hard laminate ini biasanya akan digunakan untuk smiley paper dan soft laminate pula terdapat dua jenis juga, iaitu gloss laminate dan matte laminate. Gloss laminate adalah permukaan yang agak berkilat dan matte laminate adalah sedikit kesat. Soft laminate ini tidak boleh menggunakan smiley paper kerana ia perlu menggunakan material seperti akad, sintetik dan sebagainya. Selain itu, saya mempelajari jenis-jenis binding. Binding yang syarikat ini tawarkan adalah tape binding, comb binding, spiral binding, wire O binding dan press binding. Jika pelanggan ingin membuat binding, saya akan mencadangkan jenis binding yang telah ditawarkan di syarikat ini. Seterusnya, membuat CD thesis. Selalunya CD thesis ini disertakan sekali dengan hardcover. Saya perlu mengambil maklumat dan konten daripada pelanggan. Saya perlukan maklumat pelanggan untuk dipenkan di dalam CD serta tajuk yang akan diletakkan di dalam CD case. Saya perlu menawarkan beberapa warna yang disediakan untuk CD dan hardcover. Untuk burn file di dalam CD, saya perlu menggunakan software yang telah disediakan, iaitu Nero Express, dan saya hanya perlu menggunakan template yang sudah disediakan. Oleh itu, ini tidak akan menjadikan kerja saya lambat dan saya boleh menyiapkan pada waktu yang telah ditetapkan. Di customer service pula, saya mempelajari cara mengambil tempahan. Yang paling utama saya perlu ketahui adalah order form. Saya perlu mengetahui bahawa setiap produk mempunyai order form yang berbeza. Ini kerana mudah untuk saya mengetahui setiap material dan finishing yang pelanggan ingini.
Saya juga diajar menggunakan short form pada komputer yang belum saya pernah pelajari. Ini juga melatih diri saya untuk menggunakan setiap template yang telah disediakan untuk memudahkan lagi tugasan saya. Di sini saya juga menggunakan Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop sama seperti saya belajar di Politeknik. Bukan itu sahaja, di sini terdapat juga cabaran dan masalah sepanjang menjalankan tugasan. Cabaran saya yang pertama adalah mengambil pesanan pelanggan. Sebagai person in charge, saya perlu mengetahui setiap maklumat dengan betul dan mengisi order form dengan betul supaya tidak mendatangkan sebarang permasalahan dan pembaziran. Selain itu, saya juga mengalami masalah semasa mengendali mesin di bahagian fast print. Terdapat beberapa mesin yang saya tidak pernah gunakan sebelum ini. Seperti yang kita ketahui, setiap cabaran ataupun masalah mesti ada cara untuk mengatasinya. Saya perlu membuat nota pada setiap yang telah saya pelajari dan mempraktikkan setiap perkara yang telah diajar dengan kerap. Jika ada sesuatu yang tidak faham, saya perlu bertanyakan kepada staf-staf supaya tidak mengulangi kesalahan dan boleh belajar daripada kesilapan saya sebelum ini. Akhir sekali, terdapat beberapa cadangan yang ingin saya cadangkan kepada pihak syarikat, pihak politeknik dan pelajar. Pihak syarikat boleh menyediakan seorang pekerja, pembantu, pelajar latihan industri untuk melatih pelajar di awal latihan kerana pelajar ini masih lemah dan susah untuk menyesuaikan diri di tempat yang baru. Selain itu, para staf perlu menunjukkan nilai murni yang baik untuk dicontohi oleh pelajar kerana pelajar mempelajari dan mencontohi budaya kerja staf yang lebih lama. Cadangan saya kepada pihak politeknik pula ialah pihak politeknik perlulah memberikan sedikit penerangan tentang cara melapor diri dan diterangkan secara lebih terperinci. Selain itu, pihak politeknik perlulah mengambil tahu terhadap pelajar yang mengalami kesulitan di tempat program latihan industri. Cadangan saya kepada pelajar pula adalah para pelajar boleh kembali menelaah dan memahami semula apa yang telah dipelajari di politeknik sebelum memulakan latihan industri agar lebih bersedia. Seterusnya, pelajar seharusnya tidak meninggalkan buku jurnal untuk dibuat pada masa-masa akhir. Selain itu, pelajar seharusnya bersedia untuk menerima sebarang masalah ketika tempoh latihan industri berlangsung. Kesimpulannya adalah latihan industri merupakan satu proses kaedah yang baik seperti dapat membantu pelajar dari pelbagai segi kaedah praktikalnya kerana pelajar dapat memperoleh sedikit sebanyak tentang aktiviti serta tugasan yang dilaksanakan, justeru pelajar dapat mengetahui setiap tanggungjawab dan peranan sepanjang menjalani latihan industri. Setakat ini itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.